pembangunan Sogip lonjak ekonomi Sabah antara paparan dari negeri di bawah payu. Langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Baik Sahih, Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip akan menjadi pembangkit pertumbuhan sektor tenaga amat penting untuk pertumbuhan berterusan ekonomi negeri. Menerusi Sogip, Sabah menerima pelaburan berimpak tinggi dengan nilai 20 bilion ringgit antaranya daripada kilang Keluli. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan kemasukan pelabur ke negeri ini untuk menggerakkan ekonomi dan mempertingkat bidang industri. Terbaru projek hub tenaga minyak dan gas bernilai 8.88 bilion ringgit sekaligus akan menjadikan Sabah sebagai hub utama dalam sektor tenaga Asia Tenggara. Beliau berucap dalam majlis pelancaran projek pembinaan loji penyimpanan dan penapisan minyak petroleum di Sogip. Projek bermula April depan ini bukan sahaja membawa pelaburan asing bernilai 15.5 bilion ringgit, malah mewujudkan hampir 5,000 peluang pekerjaan sekaligus mengukuhkan kedudukan Sabah sebagai hub industri minyak dan gas di rantau ini. Jadi ini adalah satu lagi usaha kita untuk memberi keutamaan kepada pertumbuhan industri kita di Sabah. Jadi saya amat gembira kerana apa yang menjadi hala tuju kita selama ini demi hari ke hari semakin meningkat dan berjaya. Dan kita akan dapat peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan dan juga menjana ekonomi kita. Pembinaan sistem simpanan tenaga bateri BESS berkapasiti 100 megawatt MW di Lahadatu kini mencapai tahap 20%. Infrastruktur baharu Sabah Electricity SE yang terbesar di Asia Tenggara ini bertujuan menambah baik kecekapan bekalan elektrik di pantai timur Sabah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid, BESS akan meningkatkan kapasiti reserve margin grid Sabah pada masa puncak serta menyokong penambahan kapasiti sumber tenaga solar berskala besar LSS. Jadi pentingnya projek ini kepada grid Sabah ialah untuk menambah kapasiti di grid Sabah yang ketika ini masih lagi di bawah 30%. Kita boleh menaikkan kita punya GDR simpanan atau generation reserve margin ke tahap sekurang-kurangnya 25%. Pembinaan infrastruktur BESS yang bermula September tahun lalu dijangka siap sepenuhnya 30 Jun depan. Projek dibina di tanah seluas 1.49 hektar dengan kos hampir 700 juta ringgit turut melibatkan pembelian 188 kontena bateri dari China. Sabah menjadi tuan rumah sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK yang akan diadakan Ogos depan. Pemilihan Sabah sebagai lokasi HPPNK 2025 susulan sektor peladangan, penternakan dan perikanan di negeri ini berpotensi besar untuk dimajukan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata HPPNK 2025 bakal menyaksikan lebih banyak penyertaan agensi membuat pameran teknologi serta pertanian. Ia mampu meningkatkan produktiviti, kualiti dan kecekapan petani, penternak dan nelayan di negeri ini. Bulan Julai kita buat macam road tour di Tawau. Peringkat kebangsaan dibuat di Sabah, Kota Kinabalu. Semualah pameran-pameran perniagaan dan juga pertunjukan peralatan-peralatan moden dalam pertanian, semua alat-alat seperti itu. Beliau ditemui RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kali terakhir Sabah menjadi tuan rumah HPPNK adalah 30 tahun lalu iaitu pada 1995. 215 projek pembangunan persekutuan di Sabah yang belum dilaksana akan dipercepat. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan projek berkenaan tidak mengalami kelewatan. Pada tahun ini, tahun 2025 merupakan satu tahun yang penting pada negeri Sabah. Kita cuba pastikan projek yang belum dilaksanakan, lebih kurang 215 projek yang belum dilaksanakan akan dipercepatkan, akan dimulakan pelaksanaannya
di mana sebahagiannya telah melalui proses perancangan yang detail. Datuk Rosli berkata setiap tahun 6.7 bilion ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi projek fizikal dan pembangunan di negeri ini. Ia merangkumi pembangunan dalam sektor infrastruktur, pendidikan dan kesihatan. Antaranya 6 projek bernilai 65.5 juta ringgit daripada Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, projek menaik taraf Hospital Tawau bernilai 223.64 juta ringgit dan projek pembinaan semula sekolah dive dengan kos 786 juta ringgit. Beliau berkata demikian dalam program lawatan dan temu bual khas radio dan TV di RTM Kota Kinabalu. Daerah kecil Sukau menerima limpahan pembangunan dalam pelbagai aspek merangkumi kemudahan asas, sosioekonomi, pendidikan dan pelancongan. Ia hasil komitmen kerajaan negeri yang sentiasa memastikan tiada daerah terpinggir dari nikmat pembangunan. Kerajaan GRSPH yang ada pada hari ini benar-benar komited untuk fokus membangunkan seluruh negeri Sabah, sama ada di bandar ataupun di luar bandar, termasuklah seperti di Sukau pada hari ini. Dan ini adalah satu bukti bahawa kestabilan politik itu sebenarnya telah membolehkan kerajaan fokus untuk membangunkan seluruh kawasan. Datuk Nizam ditemui media dalam Majlis Kesyukuran Daerah Kecil Sukau di perkarangan Masjid Tun Johar. Sementara itu, pengerusi penganjur Datuk Sadi Abdul Rahman bersyukur kerana usaha menjadikan Sukau sebagai daerah kecil berjaya direalisasi. Harapan saya supaya kawasan ini akan maju setapak demi setapak mengikut jadual dan perancangan dalam blueprint pembangunan Pakan Baru Sukau. Majlis Kesyukuran berkenaan turut diimarahkan dengan penyampaian bantuan kepada golongan asnaf serta majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat. Usaha memperkasa wanita terus dipergiat kerajaan negeri bagi memartabatkan golongan berkenaan sebagai rakan penting dalam membangunkan negeri dan negara. Ini terbukti dengan penglibatan 30% wanita dalam pengurusan tertinggi sektor pembuatan dasar dan keputusan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-42 Puspanita di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Pengerusi Puspanita Cawangan Sabah, Datin Seri Panglima Datuk Dr. Nwinda Alias mengajak lebih ramai kaki tangan kerajaan dan pesara mendaftar sebagai ahli agar dapat terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti. Makanya saya ingin mengalu-alukanlah siapa saja yang kitangan kerajaan ataupun isteri kepada kitangan kerajaan ini, pentas ini terbuka luas untuk mereka. Asalkan dia terdaftar sebagai kakitangan kerajaan ataupun bekas kakitangan kerajaan yang boleh kita alu-alukan dan ingin aktif sama. Sehingga kini Puspanita Cawangan Sabah mempunyai lebih 10,000 keahlian. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Soran, terima kasih.